أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir alam ini. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, pengikutnya sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang mudah-mudahan mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini, yakni hari Selasa 24 hari bulan Ogos tahun 2021, kita bersiaran secara rakaman, secara maya dalam program takmir Masjid dan Surau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yakni JAKIM, dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor, yakni JAIS. Kita bersiaran untuk menggantikan kelas bersemuka di dua tempat, iaitu Masjid Kampung Sungai Terap dan juga Surau 2 Al-Mursid Kampung Sungai Yu, Tanjung Karang, Kuala Selangor. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ianya ada manfaat bagi diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, pada hari ini kita membawa tajuk, masih lagi kita bincang tentang talak, iaitu tajuknya ialah talak dengan sifat ataupun syarat dan juga kesannya daripada perkataan ta'liq berkenaan. Jadi tuan-tuan, apa sebenarnya ta'liq itu dan apakah kesan-kesan yang akan berlaku apabila seorang suami melafazkan talak kepada isterinya. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, talak boleh dilakukan secara langsung, iaitu secara sarih, secara nyata, secara terang. Perkataan yang diucapkan oleh seorang suami menunjukkan kalimah itu ialah kalimah talak, cerai ataupun pisah. Dan juga talak juga boleh dilakukan dengan cara ta'liq. Kita bincang pada hari ini tentang ta'liq ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Talak ta'liq bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri ataupun orang lain, ataupun dengan masa tertentu dan sebagainya. Contohnya, suami menggantungkan jatuh talak isterinya itu dengan kedatangan seseorang ataupun dengan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh isterinya ataupun orang lain ataupun suaminya sendiri. Sebagai contoh, talak yang dikaitkan dengan sifat ialah suami berkata kepada isterinya dengan sifat ataupun dengan tarikh, dengan sifat
kamu tercerai kerana ayahmu datang. Ini dengan peristiwa, sifat peristiwa. Kamu tercerai kerana ayahmu datang. Atau kamu tercerai dalam bulan Ramadan. Ataupun apa-apa saja yang dikaitkan dengan sifat seseorang. Jadi sehubungan dengan itu, apabila ayahnya datang atau masuk bulan Ramadan, maka jatuhlah talaknya, talak isteri tadi itu. Contoh yang dikaitkan dengan syarat ialah suami berkata kepada isterinya, kamu tercerai jika keluar dari rumah ini. Atau kamu tercerai jika saudara lelakimu masuk ke dalam rumah ini. Ataupun apa saja peristiwa ataupun syarat yang disebutkan oleh suami kepada isterinya. Oleh yang demikian, apabila isteri itu keluar dari rumah, maka ataupun saudara lelakinya masuk ke dalam rumahnya, maka jatuhlah talak. Itu bagaimana seorang suami melafazkan cerai kepada isterinya, iaitu dengan cara taklid, dikaitkan dengan sifat ataupun dengan perbuatan seseorang, ataupun dengan peristiwa, ataupun dengan tarikh-tarikh tertentu. Hadis ini berdasarkan kepada perkara ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Hakim, al-muslimuna inda surutihim. Orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Jadi tuan-tuan, para suami dan juga para isteri kena ambil pendekatan, kena ambil perhatian tentang perkara ini. Terutamanya para suami, jangan sembrono ataupun jangan sewenang-wenangnya melafazkan talak dengan bersyarat ini. Ialah mana tahulah kita lupa dengan salat itu dan sebagainya. Dah lama dah berlaku perkara ini, maka dia jatuh talak, tuan-tuan ya. Jadi saya nasihatkan kepada suami-suami dan juga para isteri, terutama suami, jangan sewenang-wenangnya berkata taklid ini untuk talak kepada isterinya. Jadi tuan-tuan, kerana ia memberi kesan apakah kesan-kesan daripada ucapan taklid tadi itu, iaitu yang pertama sekali, tidak jatuh talak selagi sesuatu yang disyaratkan belum berlaku. Syarat dia apa? Syarat dia bulan Ramadan. Belum sampai bulan Ramadan tidak berlaku perceraian. Syaratnya ayahmu datang ataupun saudaramu datang. Maka selagi ayahnya belum datang, selagi saudaranya belum datang, maka belum lagi berlaku perceraian. Selagi syarat yang disebut dalam talak itu belum berlaku, belum sampai waktunya, maka dia masih lagi berstatus suami isteri. Yang keduanya, kehidupan berumah tangga masih kekal. Hidup suami isteri masih kekal macam biasa, tidak berlaku perceraian dengan segala hukum dan kewajipan. Apa makna segala hukum dan kewajipan? Iaitu suami wajib lagi memberikan nafkah zahir dan batin. Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri, pakaian, keselamatan, ubat-ubatan kalau dia sakit dan sebagainya. Macam biasa. Bergaullah suami isteri macam biasa selagi syarat yang ditetapkan dalam lafaz itu belum sampai ataupun belum berlaku. Walaupun ia pasti akan berlaku pada suatu masa yang akan datang. Contohnya tadi ialah suami berkata, apabila tiba bulan Ramadan, engkau tercerai. Selagi tak sampai bulan Ramadan, sekarang ini ialah bulan Muharram, hujung bulan Muharram. Bulan Ramadan lama lagi, ya.
Maka pada ketika itu, selagi tak sampai lagi bulan Ramadan, tak sampai lagi pada 1 hari bulan Ramadan, maka perceraian belum berlaku. Hiduplah sebagai suami isteri yang sah di sisi syarak. Kemudian yang ketiganya pula, kesan daripada talak ta'liq ini ialah talak jatuh sebaik-baik saja syarat yang berkaitan yang disebut dalam lafaz talak tadi itu berlaku. Suami tidak perlu melafazkan talak yang baru. Tapi kena ingatlah berapa talak yang disebut dalam ta'liq tadi tu. Sama ada suami menyebut talak, berapa jumlah talak ataupun dengan bersyarat dan sebagainya. Maka sebaik saja berlaku apa yang disyaratkan dalam ta'liq tadi itu, maka berlakulah perceraian secara automatik bermula daripada saat ataupun waktu tibanya syarat yang ditetapkan oleh suami dalam lafaz ta'liq tadi itu. Kemudian yang keempat, jika suami tidak menyatakan jumlah talak, tidak menyebut jumlah talak yang akan jatuh kepada isterinya ketika ia melafazkan ta'liq talak itu, maka dia hanya jatuh 1 talak sahaja. Contohnya, dia cuma sebut dengan syarat apabila ayahmu datang, ataupun apabila saudara masuk rumah ini, ataupun tiba bulan Ramadan, tanpa menyebut jumlah talak yang akan jatuh, maka dia jatuh 1 talak sahaja. 1 talak sahaja. Maka berlakulah perceraian. Jadi tuan-tuan, hadirin sekalian, maka berhati-hatilah kerana talak ini tidak boleh dipermain-mainkan dan juga tidak boleh digurau senda dan juga tidak boleh dilakonkan. Maknanya pada ketika itu kenalah berhati-hati. Kemudian suami pula berkata kepada isterinya, dia mengecualikan. Yang tadi dia tak sebut jumlah talak dan dia jatuh 1 talak saja. Yang ini pula disebut, contohnya jika engkau keluar rumah maka jatuh talak 3 kecuali 1 ataupun kecuali 2. Maka yang kecuali itu yang dikira. Yang kecuali itu yang dikira, tuan-tuan ya. Kalau disebut jatuh talak 3 kecuali 1, maka jatuh 2 talak. Kalau disebut jatuh talak 3 kecuali 2, maka jatuh talak 1. Begitulah tuan-tuan ya. Kalau disebut jatuh talak 3 kecuali 3, maka jatuh talak 3. Begitulah tuan-tuan ya. Jadi hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14, "Fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 ammah." Hal ini kerana gaya bahasa orang Arab ni menggunakan perkataan kecuali. Ialah merupakan gaya bahasa orang Arab yang digunakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk menggambarkan makna-makna tertentu serta menentukan banyak dan juga bilangan. Maksudnya ialah fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 amma, ialah maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. 1000 tahun kecuali 50 tahun maknanya ialah 950 tahun. Begitulah keadaan tuan-tuan ya. Jadi sah syarat seumpama ini, walaupun dia tak sebut jumlah talak sebenarnya, dan dia akan jatuh talak sebagaimana yang diniatkan ataupun sebagaimana yang diucapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat ini saja. Dan sebelum kita berakhir
kuliah rakaman pada hari ini, saya memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, oleh kerana pandemik COVID-19 ini masih lagi berada di sekeliling kita dan jumlahnya pun masih tinggi, melebihi 20,000, dan maka sama-samalah kita menjaga SOP yang telah digariskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Semoga kita dapat sama-sama berusaha mengekang pandemik wabak ini, dan semoga juga kehidupan berumah tangga kita akan lebih sempurna dan lebih aman, lebih tenteram, kerana tidak ada penyakit COVID yang menakutkan ini. Dan kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ianya dapat diangkat oleh Allah dengan segera dan kita dapat hidup aman tenteram di dunia ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, apabila diangkat wabak ini, maka kita teruslah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut dengan wabak ini, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan wabak ini. Jadi maknanya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takwa dan juga taat kepada perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah. Itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya jangan kita tinggalkan, kerana kita sentiasa bertawakal dan juga bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita mohon kepada Allah jalan-jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jalan-jalan yang dirintis oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama, untuk kita menjalani kehidupan yang amat tenteram di atas muka bumi ini, dan kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan tenteram, dan kita dapat menghadiri kuliah-kuliah bersemuka di masjid-masjid dan juga di surau-surau, dan dapat kita solat berjemaah secara beramai-ramai, dan juga dapat kita menunaikan solat Jumaat secara beramai-ramai seperti dahulu, dan kita dapat mengadakan majlis-majlis perhimpunan dan sebagainya. Semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasalah kita bertaubat, sentiasalah kita mohon keampunan kepadanya, dan semogalah kita mohon supaya keluarga kita, diri kita, isteri dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita akan berada dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tempat, setiap masa dan juga setiap keadaan. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.